Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Bahar binti Hashim, pemegang kad matrik D201910087813. Pengenalan. Kesusasteraan selalunya dihubungkan dengan asal-usul perkataan kesusasteraan mengikut Ahli Ahmad pada tahun 1997 muka surat 3. Selain itu, sastra juga berasal daripada bahasa Sanskrit yang dipanggil sastra, iaitu sastra atau seni bahasa. Secara umumnya bermaksud persuratan. Selain itu, menurut Harun Matpiyah pada tahun 2000, ke-1 menyatakan bahawa sama artinya dengan literature dalam bahasa Inggeris. Oleh itu, kata literature sebenarnya berasal daripada kata Latin iaitu litura yang berasal daripada kata litera yang bererti kata atau objek letter. Manakala kritikan sastra pula berasal daripada kata dasar kritik dan kritik pula berasal daripada krien dalam bahasa Yunani yang bermaksud menghakimi, membanding dan menimbang. Menurut At-Tasmi pada tahun 1989 menyatakan bahawa kata krinin menjadi pangkal atau asal kata krition yang bererti dasar, pertimbangan, penghakiman. Selain itu, menurut Manasika pada tahun 1983 menjelaskan bahawa kritikan adalah salah satu disiplin ilmu yang sistematik yang membicarakan soal penghayatan, penganalisisan dan penilaian sesebuah karya kreatif. Dan perbincangan ini pada bahagian analisis dan perbincangan. Bahagian ini saya akan mengulaskan berkaitan dengan ciri-ciri sebuah karya kritikan sastra yang terbaik. Baiklah, pertama sekali, ciri sebuah karya kritikan sastra yang terbaik adalah kritikan yang dilakukan berasaskan teori yang kuat yang boleh dipertahankan. Hal ini dikatakan demikian kerana kritikan dapat dijayakan dengan peranan teori kritikan. Teori-teori kritikan sastra ialah teori-teori daripada disiplin ilmu lain yang digunakan sebagai alat kritikan. Menurut A. Halim Adi 2020, dalam kritikan, teori berperanan memandu sesuatu penyelidikan yang akan dijalankan. Kritikan yang dijalankan berasaskan teori ini akan menjadikan kritikan tersebut lebih bermutu. Selain itu, kritikan yang dibuat berasaskan teori ini dapat meyakinkan pembaca terhadap kritikan yang telah dilakukan dan karya kritikan tersebut dapat dijelaskan dengan lebih terperinci. Kritikan yang dibuat berasaskan teori membolehkan pengkritik mengemukakan hujah dan contoh yang konkret untuk membuktikan bahawa sesebuah karya sastra tersebut bermutu tinggi dalam pelbagai aspek. Hal ini berbeza dengan kritikan yang dilakukan pada era sebelum Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, penulisan kritik kerana pada masa itu, kritikan dilakukan tidak berasaskan teori kerana pengkritik pada masa itu kekurangan ilmu pengetahuan. Pada era pemantapan, dapat dilihat bahawa banyak teori-teori pasca moden yang digunakan semasa membuat kritikan. Dalam penghasilan sesebuah karya kritikan sastra yang terbaik, pengkritik mesti mempunyai pengetahuan berkaitan dengan teori. Hal ini kerana apabila kritikan dibuat berasaskan teori, maka kritikan tersebut akan berada di landasan yang betul tanpa percanggahan. Seterusnya, sebuah kritikan sastra yang terbaik mestilah dilakukan berasaskan ilmu dan nilai-nilai akademik. Dalam membuat kritikan, pengkritik perlu mengkritik dengan menggunakan fakta yang tepat dan betul. Kritikan yang dilakukan juga mestilah mempunyai unsur-unsur akademik serta sumber bacaan yang boleh diakui. Menurut Hashim Awan 1988, kritikan yang bermutu adalah kritikan yang mempunyai hujah yang bernas dan dapat disertai dengan bukti-bukti yang jelas serta disokong oleh tokoh-tokoh sastra dan bukannya sejenis kritikan sembrono atau kritikan yang tidak
berwawasan. Dalam melakukan proses kritikan, pengkritik perlu menguasai ilmu-ilmu berkaitan dengan penyelidikan atau proses untuk menjadikannya. Sendiri terhadap karya dan apa yang dibaca. Dalam menghasilkan sebuah karya kritikan sastra terbaik, sepatutnya pengkritik perlu mengemukakan bukti yang jelas untuk menyokong fakta-fakta dan idea yang dikemukakan oleh pengkritik dalam sesebuah kritikan. Dengan adanya bukti yang boleh dipercayai dapat mempengaruhi pembaca agar menyokong kritikan yang dilakukan. Selain itu, kritikan yang bersifat sistematik dan teratur juga dapat dikategorikan sebagai ciri sebuah karya kritikan yang terbaik. Hal ini dikatakan demikian kerana struktur penulisan adalah suatu cara menyusun idea dalam penulisan supaya bentuk penulisan lebih menarik, tersusun dan sistematik serta memudahkan pembaca untuk memudahkan pembaca dalam proses menyampaikan idea dan maklumat melalui penulisan. Dalam melakukan kritikan, pengkritik harus mengikut aturan yang tersedia untuk digunakan semasa melakukan proses kritikan supaya cara kritikan tersebut dilakukan dengan lebih terarah dan sistematik. Sastra yang dibuat secara sistematik ini juga menampakkan jalan cerita yang tersusun kemas dan mudah difahami oleh pembaca. Pengkritik juga perlu menggunakan bahasa yang tersusun dan sistematik semasa melakukan kritikan agar pembaca tertarik dengan susunan bahasa yang digunakan dalam karya kritikan tersebut. Kritikan yang berasaskan keindahan bahasa yang digunakan. Karya kritikan sastra yang terbaik adalah berasaskan keindahan bahasa yang digunakan oleh penulis yang menampakkan karya sastra itu terbaik antara yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan bahasa yang baik dalam karya sastra dapat menonjolkan lagi idea yang ingin disampaikan oleh penulis. Malahan, dalam bidang kesusastraan terdapat satu teori yang menggambarkan bahawa karya sastra mempunyai keindahan yang tersendiri. Penggunaan bahasa yang menarik dapat memberi keyakinan kepada pembaca untuk mempercayai dan yakin akan idea atau pendapat yang disampaikan oleh penulis. Jelaslah, karya sastra yang mempunyai keindahan bahasa yang menarik dapat menjadikan karya sastra tersebut sebuah karya kritikan sastra yang terbaik. Okey, baiklah. Ciri yang seterusnya ialah kritikan yang tidak menyebelahi mana-mana pihak. Karya kritikan sastra yang terbaik tidak akan bersifat judisial atau menyebelahi mana-mana pihak dalam penulisannya. Hal ini dikatakan demikian kerana karya kritikan sastra tersebut tidak meletakkan sebarang perasaan dan ia lebih kepada perkiraan akal dan pemikiran yang berasaskan kepada ilmu. Menurut Siti Fatimah Muhammad Anwar 2019, kritikan sastra boleh sahaja diaplikasikan tanpa prejudis asalkan kritikan dapat membongkarkan kebijaksanaan yang tersembunyi dalam karya atau membuat penilaian secara objektif atau subjektif asalkan dilakukan secara sistematik dan berhujah. Misalnya, pengkritik dapat memberi hujah yang berlandaskan teori atau ilmu yang utuh untuk mengkritik penulisan yang ditulis oleh penulis. Oleh itu, kebijaksanaan yang dibongkarkan oleh pengkritik dalam sesebuah karya sastra telah menjadikan kritikan tersebut sebuah karya kritikan sastra yang terbaik. Selain itu, karya kritikan sastra yang terbaik adalah pengkritik itu sendiri menjadi hakim yang bijaksana dalam memberi hukuman tanpa dipengaruhi oleh sentimen, desakan, emosi atau suapan. Setiap idea yang disampaikan oleh penulis dalam penulisan tersebut diadili dengan adil oleh pengkritik dan menghasilkan sebuah kritikan sastra yang terbaik. Seterusnya, setiap kritikan yang dilakukan dalam karya sastra tersebut mestilah
bersandarkan ilmu dan akal yang boleh membentangkan keterbukaan minda, menampilkan ketajaman fikiran serta memperlihatkan ketelitian. Oleh itu, karya kritikan sastra yang dihasilkan dapat digolongkan dalam kategori kritikan sastra yang terbaik. Akhir sekali, ciri yang terakhir ialah kritikan yang berasaskan disiplin ilmu. Disiplin ilmu merupakan satu cara yang mendalami apa yang dikaji oleh penulis tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana kritikan yang mendalam dapat dihasilkan sekiranya pengkritik menghayati penulisan yang ditulis oleh penulis tersebut. Penghayatan yang dilakukan oleh pengkritik dapat menghasilkan sebuah kritikan sastra yang terbaik dan idea yang disampaikan oleh penulis tersebut dapat dihuraikan dengan jelas. Malahan, karya kritikan sastra yang dikritik berdasarkan disiplin ilmu dapat memberi kelebihan kepada pengkritik supaya mendalami karya sastra tersebut. Selain itu, pengkritik pula perlu memahami keseluruhan teks penulisan tersebut sebelum ia mengkritik dengan lebih mendalam lagi. Hal ini dikatakan demikian kerana pemahaman terhadap sesebuah teks sastra sebelum melakukan kritikan boleh menghasilkan sebuah karya kritikan sastra yang terbaik. Di samping itu, penulis perlulah menyertakan pendapat tokoh-tokoh bahasa yang lain untuk mengukuhkan lagi hujahnya dalam sesuatu penulisan. Hal ini dikatakan demikian kerana pendapat sokongan daripada tokoh-tokoh bahasa yang terkenal dapat memberi keyakinan yang tinggi kepada pengkritik untuk mengkritik teks tersebut. Jelaslah ciri-ciri ini amatlah penting untuk menghasilkan sebuah karya kritikan sastra yang terbaik dalam bidang kesusastraan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, objektif kedua iaitu kebaikan yang terdapat dalam sesebuah karya sastra kritikan sastra yang terbaik. Pertama, nilai estetika yang terdapat dalam sesebuah karya, dan yang kedua, dapat melahirkan kebaikan moral serta intelektual remaja. Nilai estetika dalam sebuah karya ini adalah sebuah karya kritikan sastra yang dikatakan terbaik adalah karya yang mengandungi sifat keindahan yang terkandung dalam sesebuah karya. Ini kerana keindahan merupakan sebahagian daripada inti pemikiran penulis Melayu sejak dahulu lagi. Keindahan ini wujud dalam karya-karya sastra Melayu tradisional menerusi kajian-kajian ilmiah dan pengucapan dalam majlis. Okey, pengkaji seperti Syekh Muhammad Naqib Al-Atas merupakan sarjana yang gigih menganalisis pelbagai genre kesusastraan era tradisional dan mereka telah menemukakan beberapa konsep yang merumuskan teori keindahan dalam kesusastraan Melayu tradisional. Selain itu, menurut Muhammad Haji Saleh menyatakan bahawa keindahan ini tidak diberikan dalam sebuah risalah yang canggih, tetapi wujud dalam contoh-contoh mentah atau halus dalam seluruh karya bahasa. Kritika Sastra Melayu 2000. Nilai yang terdapat dalam sesebuah sastra yang selalunya ada adalah berkaitan dengan perasaan manusia dan subjektif sifatnya. Sebagai contoh, pembaca pertama menganggap karya itu bernilai estetika, namun pembaca kedua pula tidak menganggapnya sedemikian. Aspek teknik dan gaya bahasa itulah yang menjadi penentu hadirnya nilai estetika, ianya menurut Rahman Syari pada tahun 2001. Hal ini kerana kehadiran isi yang bagus tidak semestinya menjaminkan tingginya nilai estetika, melainkan keseimbangan kesemuanya dalam karya tersebut yang sangat dituntut. Bagi kebaikan yang kedua dapat melahirkan kebaikan moral serta intelektual remaja.
Sesebuah karya sastra yang dikatakan terbaik adalah mengandungi kebaikan moral serta intelektual remaja yang terkandung di dalamnya. Seperti yang dimaklumkan, karya sastra bukanlah sekadar memberi hiburan dan keseronokan, malah dapat memberi pendidikan kepada masyarakat untuk terus membina teras perpaduan, sekaligus dapat membentuk kekuatan jati diri dalam kalangan masyarakat. Karya sastra juga memainkan peranan penting dalam membentuk emosi pembaca supaya mereka sedar akan perasaan sesama ini wujud. Pembaca akan membentuk dirinya untuk menghormati orang lain. Akhir sekali, kebaikan yang dapat dalam sebuah karya terbaik ini adalah mampu memainkan peranan dalam membentuk minat ke atas pembaca. Pembinaan sasiah mereka ke arah yang lebih baik serta melahirkan pemikiran yang kritis. Di samping itu, ianya dapat memupuk semangat kewarganegaraan di antara para pembaca. Oleh itu, walaupun nilai moral yang ingin disampaikan dengan kefahaman para pembaca, penerapan unsur ilmu ini dapat dilihat melalui dua sudut, iaitu pertama, pengarang seharusnya mempunyai pengetahuan berkaitan psikologi pembaca. Yang kedua, hendaklah berusaha mempelbagaikan ilmu yang membantu kesesuaiannya dengan pengetahuan. Serta pembaca haruslah mengetahui cara untuk menarik minat pembaca dalam zaman teknologi ini. Nama saya Cik Syaril Ekuan bin Cik Rozi, pemegang nombor matrik P201910877757. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan bahagian objektif yang kedua dalam pengkelasan ciri-ciri karya yang terbaik. Okey, yang pertama, sesebuah karya itu menggunakan ayat yang gramatis dan sesuai. Kegramatisan sebuah karya tersebut dilihat melalui kesilapan dari segi ejaan. So, untuk mencapai satu karya yang kreatif dan terbaik, kesilapan ejaan tidak hendaklah berlaku. Dan yang seterusnya ialah penggunaan ayat-ayat yang bombastik ataupun contohnya kiasan, peribahasa dan lain-lain lagi. Penggunaan ini akan meningkatkan tahap sesebuah pengkelasan karya tersebut. Iaitu yang seterusnya ialah memberi impak. Sebuah karya itu akan memberi impak yang positif kepada pembaca. Maknanya terdapat ada adat, nilai murni di dalam sebuah karya tersebut, dan dari segi peneguran ataupun dari segi penggunaan ayat ataupun punya watak itu adalah watak yang baik dan segala nilai murni disampaikan dengan elok. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian rumusan. Rumusannya terdapat berbagai ciri-ciri yang perlu ditapis untuk kita ketahui adakah sebuah karya itu adalah sebuah karya yang terbaik. Okey, sekadar daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.